إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh. Sebagai Tuhan yang menciptakan kita, yang mengadakan perkara-perkara terhadap diri kita, supaya kita gunakan perkara tersebut daripada segala makhluk untuk kita sebagai manusia, guna perkara tersebut itu mengabdikan diri kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Sekarang Allah subhanahu wa ta'ala mempanjangkan umur kita, masa kita lagi sebagai tempoh kepala moda bagi kita hidup di dalam ini dunia. Telah maklum di sisi semua orang Islam yang istiqamah di atas amal ibadah kepada Allah Ta'ala, kata sekarang ini kita ada pada pertengahan daripada bulan Sya'ban sebagai pintu utama yang kita nak menujukan kepada bulan Al-Quranil Karim. Maka kita sebagai umat manusia, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita bukan sia-sia. Bahkan Allah ta'ala jadikan kita supaya kita ni mengetahui dan kenal akan Tuhan yang menjadikan kita, dan supaya selepas daripada kita itu mengenalkan Tuhan yang menjadikan kita, supaya kita mengabdikan diri kepadanya. Telah riwayat oleh Imam Muslim di dalam sahihnya daripada Sufyan ibn Abdullah Tsaqafi radhiyallahu anhu, berkatanya ia, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم. Daripada riwayat Sufyan ibn Abdullah Tsaqafi, satu hari dia mari berjumpa dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, lalu dia minta nasihat daripada Nabi kita, "Carayak sikit ya Rasulullah, kemuka sikit ilmu kepada aku ni, bagaimana aku nak duduk sebagai orang Islam yang sempurna. Dan aku tak mau nak tanya dah, lepas daripada ning-ning
tentang masalah kita, tentang masalah aku nak berdiri tegak di dalam agama lain daripada engkau ya Rasulullah. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan peringatan, dua perkataan yang pendek tetapi sebagai asas hidup manusia nak berjaya di dalam dunia dan dia nak bahagia di hari akhirat nanti dengan tidak adanya hari pesudahan, dengan dua perkataan. Nabi kata, "Qul amantu billah." Kata olehmu dengan lidah, kena mengaku dengan lidah, kata aku ni seseorang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan Allah makna macam mana? Apakah arti kita beriman dengan Allah? Yakni kita beriman dengan kata Allah Ta'ala itu ada, beriman dengan nama Allah, beriman dengan sifat Allah, beriman dengan ajaran Allah, beriman dengan perbuatan Allah, beriman dengan aturan Allah, beriman dengan kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna qul amantu billah, aku beriman dengan Allah. Iman makna kita membenarkan ajaran Allah, membenarkan khabaran daripada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian lepas daripada kita mengaku kata kita orang yang beriman, thumma istaqim, kemudian hendaklah kita istiqamah. Istiqamah ni perkara yang kita sebagai umat Islam kena tahu. Kerana kita nak menemukan bulan Al-Quran, bulan Ramadan sebagai bulan yang nak hajarkan kita, nak tarbiyahkan kita, nak uji kita itu istiqamah di atas iman, di atas amalan yang saleh sepanjang hidup. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadatlah engkau ya Rasulullah kepada Tuhan bagi engkau sehingga kedatangan kepada diri engkau itu oleh al-yaqin. Ijma' ulama al-mufassirin kata al-yaqin di situ bermakna al-maut, mati. Kita kena ibadat kepada Allah sampai kena mati. Sampai mati, sampai habis umur. Maka bagaimana kita nak istiqamah kepada Allah, nak ibadat kepada Allah sedangkan kemanisan iman kita tidak ada di dalam diri. Dengan sebab itu, kita sebagai manusia, Allah Ta'ala tak jadikan kita sia-sia, maka hendaklah kita ambil peluang, ambil fursah, ambilnya masa hak Tuhan wi kita ni mari guna. Tuhan hantar mari bulan Ramadan kepada kita, tak lain tak bukan nak wi kita itu istiqamah di atas amalan kebaikan. Sebab itulah Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala dia kata aslul istiqamah, asal istiqamah ay yastaqimul insan ala ma'rifatillahi tabaraka wa ta'ala wa ala ibadatillahi hatta yalqa Allah tabaraka wa ta'ala alal imani wal islam. Dia kata asal bagi istiqamah yakni kita istiqamahkan hati kita, betulkan hati kita, beriman dengan Allah, mengasahkan Allah, dan kita ibadat kepada Allah sehingga kedatangan ajal itu sampaikan kepada kita. Nak faham kata kita ni sebagai manusia, bukan kita gunakan hidup kita harian ni dengan tidak ada apa tujuan, itu bukan. Terutama pemuda-pemudi bagi kita. Bukannya apabila mari bulan Ramadan tak ada lagi nak sambut kedatangan bulan Ramadan, kerak baju raya dah, potong baju raya dah. Jadi ke Ramadan itu sebagai perhiasan hidup, sebagai adat rebub saja, sebagai seolah kata adat istiadat saja, bukan bulan ibadah, bukan bulan yang kita nak tarbiyahkan diri, bukan bulan kita nak belajarkan cara kita istiqamah di atas cara kita nak beriman dengan Allah dan cara kita nak ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal muslimun,
sidang Jumaat yang dirahmati, fahamlah akan ajaran agama kamu dan berpeganglah kepada ajaran agama kamu, kerana agama kamu adalah agama yang benar, agama yang datang daripada Tuhan yang menciptakan kamu, agama yang datang daripada Tuhan yang sebenar, bukan Tuhan yang pura-pura, bukan Tuhan yang pelesu sebagaimana agama-agama yang lain. Agama kita adanya matlamat hidup, adanya balasan, ganjaran bagi mereka yang tetap di atas keimanan dia, di atas istiqamah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu, kita sebagai umat manusia, kita senantiasa duk baca tiap-tiap hari di dalam solah kita akan maqam, akan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikaulah yang kami itu ibadat kepadanya, dan akan dikaulah kami minta isti'anah, pertolongan daripadanya. Kenapakah kita kena menzahirkan permintaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh? Kerana manusia, selama mana dia itu nama diri dia tu manusia, tak keluar tubik diri dia daripada kelemahan yang Allah Ta'ala jadikan kepada dia, menjadikan sebagai sifat keaslian bagi manusia. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah firman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah Ta'ala dijadikan akan manusia itu dalam keadaan lemah. Apabila kita lemah, pasti kita kena bergantung dengan Al-Qawiyul Aziz, iaitu Allah Jalla Jalaluh, yang maha perkasa, yang tidak ada perkara-perkara yang boleh mengalahkan dia, dan tidak ada siapa pun nak lebih kuat daripada Allah Jalla Jalaluh. Dengan sebab itu, kita sebagai umat Islam tak akan sampaikan kepada itu maqam, melainkan kita kena mentarbiahkan diri kita di atas kita itu istiqamah di atas agama Allah Jalla Jalaluh. Maka orang istiqamah di atas iman, di atas amalan yang saleh, apakah Tuhan janjikan bagi kita? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tak sama sekali nak menyalahi janji dengan kita. Sebab kerana Allah Ta'ala itu sempurna, tidak ada sifat kekurangan. Apakah sebab dia nak menyalahi janji dengan kita? Kalau orang berjanji, boleh jadi dia tak boleh nak buat kerana dia lemah. Akan tetapi kalau Tuhan berjanji, pasti benda tadi itu berlaku. Allah Ta'ala kata gana, Allah Ta'ala royak lagu mana? Allah Ta'ala kata di dalam surah Al-Ahqaf ayat 13, innal ladzina qalu, sesungguhnya mereka yang kata Rabbunallah, Allah Ta'ala kita tu Tuhan kita, Allah tu Tuhan bagi kamu, bagi kami. Supa dengan hadis, qul amantu billah, kata olehmu, kata Allah Ta'ala, aku beriman dengan Allah. Ayat Quran dengan hadis sama sekali ia tak berlaga sama sekali. Bahkan ia selarah masuk seumpama jasad dengan roh. Coba kita perhati kepada isi kandungan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbunallah, kemudian thumma istaqamu, hendaklah dia itu istiqamah, tetap molek iman dia, Islam dia, ihsan dia, tauhid dia, tetap molek. Amal ibadat tetap molek. Karena hari ni nak tetap payah. Terkadang kita buat sekali-sekala, pada tu kita tak buat. Terkadang naik sekali-sekala iman kita, terkadang turun sampai kata ya Allah mallahu bihi alim. Dengan sebab itu summastaqamu ni, lepas daripada kita mengaku molek dah balik dalam kita, istiqamah balik dua, dan balik dalam kita tetap, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tuhan kata maka tidak ada ketakutan orang umpama ni. Tak ada ketakutan apabila dia nak musafir daripada dunia ni kepada Allah hak kekal abadi. Dan dia wala hum yahzanun, tidak ada benda yang dia itu serabut, benda yang dia tinggal daripada perkara-perkara belakang daripada dia. Apakah maksud walahum yahzanun? Yani Allah Ta'ala akan jadi bagi orang itu sebagaimana Nabi Muhammad kata dalam hadis Sahih Muslim daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu an,
idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa min thalath. Yang pertama, ilmin yuntafa'u bihi, sadaqatin jariyah, aw waladin salihin yad'u lah. 3 perkara ni Allah Ta'ala sakhara lana, memudahkan bagi kita. Selama mana? Apabila kita istiqamah di atas iman, atas Islam, atas ihsan, atasnya tauhid kepada Allah Ta'ala, dan atas amal ibadat, iaitu amalan yang salih, maka biiznillah Ta'ala Tuhan janji kata wala hum yahzanun. Lalu Tuhan kata ulaika ashabul jannah, mereka itulah orang yang daripada golongan orang ahli syurga. Mereka itulah daripada golongan ahli syurga. Allah Ta'ala janji dengan kita, kalau kita beriman dan kita istiqamah, janji dengan apa? Janji dengan syurga Allah Ta'ala. Syurga ni harga secara mana? Tak boleh kita nak telitah di dalam akan fikiran kita. Qala subhanahu wa ta'ala fi hadisil qudsi, Allah Ta'ala kata dalam hadis kursi alladhi rawahul Bukhari, addattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Allah Ta'ala sediakan bagi hamba yang salih. As-salihun di situ pakai ijmu' ataupun ittifaq alim ulama, mereka yang beriman, mereka yang istiqamah di atas iman dan amal dia. Addattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at, barang yang tak pernah tengok oleh mata dia, wala uzunun sami'at, dan tak pernah lihat, tak pernah dengar oleh telinga dia, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah telitah di dalam hati dia apa hak Tuhan nak uji pada dia. Ulaika ashabul jannah, lagu mana? Khalidina fiha, kekalnya mereka itu di dalamnya, bima kanu ya'malun, dengan sebab apa yang mereka itu telah kerja masa hidup di dalam dunia. Ayyuhal muslimun, sidang Jumaat yang dirahmati, tak beberapa lama lagi kita akan menemui bulan Al-Quranul Karim yang kita sahuti kerana Quran ni sebagai perlembagaan nak pakai hidup kita, ia nak bawakan kita kepada syurga, maka hendaklah kita bukakan hati, buka pandangan, siap sedia, niat jadi molek, supaya kata kita tak rugi kita guna masa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wal asri innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati, disualkan akan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar disualkan oleh manusia tentang al-istiqamah. Maka berkatanya Abu Bakar, alla tusyrik billahi syai'an, bahawa hendaklah engkau sebagai orang yang beriman jangan menyengutu akan Allah Subhanahu wa taala di atas dengan sesuatu pun. Al-istiqamah makna semata-mata kita membersihkan iman kita, bersihkan Islam kita, bersihkan ihsan kita daripada perkara-perkara yang nak memunahkan, sama ada daripada perkara itu pegangan kita, perbuatan kita, cakapan kita. Dengan sebab itu kita kena mengaji, belajar apakah perkataan yang kita nak cakap, tak boleh kerana nak memunahkan
iman kita, Islam kita, ihsan kita, perbuatan kita gapo ratik, pegangan kita, apa yang memunahkan perkara-perkara tadi itu, hendaklah kita siap sedia diri kita. Kalaulah kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan, yang kita bimbang sekali apabila kita buat, apabila kita bercakap, apabila kita itu pegang, kita itu percaya, memunahkan iman kita, memunahkan Islam kita, memunahkan iman kita, tauhid kita dan sebagainya, kita tak masuk di dalam gulungan yang Allah Ta'ala kata ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka itu daripada golongan ahli syurga, yang ada mereka itu di dalam syurga hal keadaan kekal abadi di dalamnya. Maka rugilah manusia kita hidup atas dunia sementara, akan tetapi kita pergi kepada alam akhirat yang kekal abadi, kita tak boleh nak hasilkan habuai apa-apa dengan sebab kita tadi silap dengan Tuhan perkara-perkara yang berat masa kita hidup dunia. Masa dunia tidak ada sempadan hari ini, dalam telefon penuh dengan syubhat, penuh dengan syahwat, di dalam tempat perniagaan kita, tempat pekerjaan kita penuh perkara-perkara tersebut, tempat kita mengaji penuh perkara-perkara kita sebut. Maka kita nak istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala pada masa ni seumpama orang pergi bara api duduk dalam tangan. Walaupun begitu, tetapi pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala itu ada. Selama mana kita bergantung dengan Tuhan, insya-Allah kita boleh terlepaskan diri kita dari perkara-perkara tersebut. Sebab Allah Taala kata, kalaulah Allah Taala itu selamatkan kita daripada semua, nescaya kita akan termasuk di dalam gulungan min ibadinal mukhlasin, daripada hamba kami yang kami jagakan mereka itu. Tuhan tak kata min ibadinal mukhlisin. Kalau kata mukhlis, kita sendiri jaga diri nak berapa hari. Tapi kalau min ibadinal mukhlasin, Allah Ta'ala jagakan kita, maka insya-Allah kita akan selamat daripada semua fitnah, semua perkara-perkara yang nak memunahkan iman kita, ihsan kita, tauhid kita, Islam kita. Itulah perkara-perkara yang kita kena sedar pada masa yang kita ada ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك موحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.